Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Saya tak nak buat pembukaan, saya akan terus kepada ucapan saya. Ya, saya Bukit Mentajam menjunjung kasih kita Yang di-Pertuan Agong. Terima kasih tuanku atas kepedulian baginda terhadap anak muda dan wanita, kerana baginda telah menyentuh tentang hal ehwal kedua-dua golongan ini dalam titah diraja. Tapi saya ingin meluahkan kesedihan anak muda kerana malangnya keprihatinan baginda terhadap anak muda mungkin tidak dikongsi oleh kerajaan. Kebelakangan ini kita sering dengar Perdana Menteri dan Menteri-Menteri Kabinet mewar-warkan betapa kadar pengangguran negara kita amat rendah, iaitu antara 3 hingga 4%. 2-3 hari lepas, Senator Menteri juga mengatakan, memetik ahli ekonomis Keynes mengatakan bahawa jika kadar pengangguran negara berada di bawah 4%, maka kita mempunyai guna tenaga penuh. Tapi perlu diingatkan bahawa walaupun pada masa kini kadar pengangguran secara amnya rendah, namun kualiti penggajian menjadi persoalan. Statistik kerajaan menunjukkan bahawa 40% isi rumah mempunyai pendapatan kurang daripada RM1,500 sebulan, dan 60% isi rumah mempunyai pendapatan purata kurang dari RM3,000 sebulan. Dan kita belum bincang lagi tentang keadaan kerja, suasana tempat kerja. Dalam kata lain, ini fenomena underemployment. Saya rasa kita tiada data untuk menghadapi masalah underemployment ini. Kita tidak perlu terlalu gembira tentang keadaan ada kerja tetapi gajinya rendah, keadaan bekerja yang teruk dan sebagainya. Saya nak minta Menteri memberikan data untuk gejala underemployment secara amnya dan untuk anak muda dan wanita khususnya. Saya ingin nak mengemukakan bahawa walaupun kadar pengangguran secara amnya rendah, tetapi kadar pengangguran anak muda tinggi. Tuan Yang di-Pertua, kita dapat daripada kajian ataupun satu laporan bersama oleh United Nations dan EPU pada tahun 2010 menunjukkan bahawa kadar pengangguran anak muda berumur daripada 15 hingga 24 tahun ialah 12%, manakala kadar pengangguran anak muda 20 hingga 24 tahun ialah 10%. Dalam kata lain, anak muda lepasan sekolah, tak kira sekolah menengah ataupun IPT, tidak mendapat kerja. Jadi, jawapan Senator Menteri kepada Bukit Gentang dalam Dewan yang mulia ini 26 Jun juga menunjukkan bahawa seramai 75,800 orang siswazah yang menganggur. Jadi kita ada masalah serius pengangguran anak muda. Saya kira ini salah satu faktornya adalah sistem pendidikan, dan saya tidak akan membincangkan sistem pendidikan sebab saudara saya Bukit Bendera telah membicarakan kebincangan dalam sistem pendidikan negara kita. Tapi yang pentingnya kerajaan perlu ubah konsep pendidikan. Tak kiralah ayatnya meritokrasi ke, tindakan afirmatif ke, masalahnya jika kerajaan berjaya sumbatkan semua anak muda ke universiti tapi ijazahnya tiada nilai, sifar nilai, tidak dapat bersaing, tidak mendapat kerja, apa gunanya? Tuan Yang di-Pertua, Tuan Yang di-Pertua, seterusnya saya ingin menyentuh sikit tentang hal ehwal dan hak wanita. Saya terlebih dahulu ingin mengucapkan tahniah kepada Ahli Batang Lupal yang telah diangkat menjadi Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Tetapi saya juga nak ambil peluang ini untuk mengingatkan beliau bahawa di depan beliau ada banyak kerja. Beliau terpaksa mengejar masa yang telah terbuang semasa pentadbiran 3 mantan menteri yang lalu, termasuklah yang amat berhormat Perdana Menteri kita yang telah menjadi Menteri Wanita pada penggal yang lepas. Saya di sini ingin menggariskan 10 perkara yang saya kira genting. Satu, ringkaskan ya Mat ya. 10 Ya. tu panjang tu. Okey, satu, kita masih belum lagi memenuhi sarangan SIDAW iaitu 30% wanita di peringkat pembuat keputusan. Keduanya, pendakwaan dan penyiasatan kes rogol amat menyulitkan. Ketiga, daftar nama pesalah jenayah seksual yang dijanjikan sejak 2010 masih belum terlaksana. Keempat, status pelaksanaan saranan laporan Jawatankuasa Bertindak Peringkat Kebangsaan tentang penderaan seksual wanita Penan di Sarawak, apa statusnya? Kelima, pindaan ke atas Akta Keganasan Rumah Tangga 1994, terutamanya untuk mempermudahkan proses permohonan dan seterusnya penguatkuasaan Interim Protection Order IPO. Keenam, Akta Gangguan Seksual yang telah diperjuangkan sejak 2001 masih belum dibentangkan. Ketujuh, larangan perkahwinan kanak-kanak belum terlaksana dan statistik kes rogol bawah umur semakin membimbangkan. Kelapan, penyertaan wanita dalam pasaran kerja tidak meningkat dan kita tidak nampak strategi yang jelas
untuk mencapai sasaran 55% menjelang 2015. Ya, Kesembilan, boleh, Ahmad. dua lagi. Tiada pelaksanaan bajet responsif bajet secara menyeluruh walaupun projek perintisnya telah selesai 2003 dan akhir sekali saya rasa 51% pengundi Malaysia memilih Pakatan Rakyat. Jadi bermakna mereka setuju dengan manifesto yang ditawarkan. Jadi saya di sini ingin memohon kerajaan terutamanya Menteri Pembangunan Wanita untuk menasihatkan Perdana Menteri melaksanakan dasar caruman sosial wanita RM600 setahun. Saya rasa ini saja yang saya mampu ucapkan dalam masa yang singkat ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Ahmad.